Datang kalian ini yang semua saya cakap juga ada benda yang datang aku tak faham. Tanya dia, angkat tangan, tanya. Okey, kita mula pada ni. Okey, man aina ila aina, man ana, siapakah saya? Hari ini tujuannya untuk kita lihat dalam diri kita. Lihat dalam diri kita, jangan tunjuk pada orang. Ini adalah untuk kita renung diri kita. Siapa saya? Dan dari mana? Dan ke mana? Lebih dahulu, sebelum ini saya ucapkan terima kasih kepada barisan data kuasa ini. Saya masih lagi mempercayai saya untuk saya sampaikan slot ini. Okay? Dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana yang paling penting kita kat sini adalah kita Islam. Kita Islam. Kerana bila kita Islam, segala-gala konflik, segala persoalan yang bersarang di minda setiap manusia. Dan inilah persoalan pertama. Siapa aku? Kenapa aku di sini? Di manakah aku selepas ini? Diselesaikan dalam Al-Quran dan hadis. Sebelum itu perkenalkan, saya adalah Abdul Hanif bin Haji Abdul Aziz daripada SMK Aminuddin Baki Cumong. Bercumong. Dekat di sini ya. Dari mana pun. Okey. Kita tengok. Alhamdulillah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu sendiri maka apakah kamu tidak memperhatikan? Maka renung diri kita sendiri. Allah tu renung diri kita sendiri. Dari mana asal kita? Kenapa aku di sini? Dan kemana aku selepas ini? Ya percaya kita semua dah tahu sebab kita orang Islam. Mak ayah kita dah ajar orang kan. Tapi sekarang ni penghayatan. Cuma satu persatu. Tujuan. Apa tujuan kita kenal diri kita? Kita kenal diri kita, potensi kita, kelemahan kita, kekuatan kita. Jangan asyik melihat orang lain. Kelemahan orang lain kita protes, kelemahan orang lain kita condemn, kita komplain. Juga renung diri kita sendiri. Ini lebih baik. Rasulullah mengajar kita untuk lihat diri kita sendiri. Pertama, apa tujuannya? Kita mampu menentukan jalan hidup kita sendiri. Potensi kita kenal, kelemahan kita kenal. Tapi bukan kepura-puraan, bukan ikut-ikutan. Yang kedua, menjadi modal hidup bermasyarakat. Kita semua ni, makhluk manusia ini, yang bernama manusia ini adalah makhluk yang bermasyarakat. Kita tidak boleh hidup sendirian. Kita mesti hidup bermasyarakat. Jadi ini sebagai modal kita untuk hidup bermasyarakat. Kita bawa diri kita bukan untuk seorang-seorang, tapi kita bermasyarakat dengan orang lain. Kemudian menentukan solusi yang tepat. Ini betul. Lepas ini kamu akan berhadapan yang banyak dilema. Sekarang kamu belajar, masih belajar. Lepas ini kamu ada diberi peluang untuk memilih. Di mana kamu nak belajar? Sama ada nak belajar atau nak bekerja. Kamu ada nak belajar di mana? Di universiti ke, bidang kemahiran ke, atau bidang akademik ke? Mana kamu ada apa? Ada peluang. Di sini kamu boleh buat keputusan berdasarkan potensi, berdasarkan ilmu kamu terhadap diri kamu sendiri. Okey? Kemudian mengetahui potensi diri kita. Sama ada kita ni jenis kinestetik, jenis orang yang fizikal punya orang, ataupun jenis teknikal, atau jenis orang akademik. Kita tahu lebih awal lagi pak, lagi baik. Jangan dah terlewat, dah masuk dah aliran, contohnya masuk aliran mana-mana, masuk universiti, tiba-tiba alamak aku minat arkitek lah, payah. Begitu mak kamu pula mau nak tukar kos lah, mak yang kamu dah habis beribu-ribu kamu masuk belajar, tiba-tiba dua pak ni sebab salah
So kita kenal diri kita, kenal potensi kita. Lima, setiap orang berbeza, jangan ikut-ikutan. Okay? Kemudian yang paling utama, kita mencintai diri sendiri apa adanya. Dan kita ladilah sifat bersyukur. Contoh terbaik Rasulullah SAW merupakan contoh yang terbaik. Dia telah berjaya dalam tugasnya sebagai Rasulullah, yang mana sekarang ini lebih kurang penduduk dunia 7 triliun, 6 triliun, dan lebih daripada 3 bilion adalah umat Islam. Jadi umat Islam berbilion-bilion, ramai. Semuanya umat Nabi Muhammad, berkat itu. Kalau kita lihat sejarah, kalau kita tengok sirah Nabi, Rasulullah berhijrah, Rasulullah berdakwah dengan menggunakan potensi dirinya. Dia kenal dirinya dan dia berdakwah, menjalankan tugasnya sebagai pendakwah, menyebarkan Islam bersesuaian dengan potensi yang ada pada diri. Faham tak? Saya sedar diri itu artinya Rasulullah merupakan orang yang paling sedar diri. Antaranya adalah, inilah dia katakan, Allah iktiraf Rasulullah sebagai innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Rasulullah Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia. Mulia kenapa dia? Sebab dia dah sedar diri. Saya mengambil contoh lah. Ambil contoh satu perkara. Apabila Rasulullah berisra' Mi'raj, daripada 50 waktu solat, Rasulullah minta kurang, kerana diberitahu oleh Nabi Musa bahawa umatmu takkan mampu 50 kali sehari semalam. Kita sehari semalam pun ada 24 jam. Tuh, nak kena sembahyang 50 kali. Tak buat apa lah, tak tidur lah kita, tak minum, tak apa lah. Tetapi dikurangkan sehingga menjadi 5. Bila menjadi 5, itu Nabi Musa kata umatmu pun tak mampu. Nabi rasa malu dengan Allah. Nampak ini? Allah tersuruh rasa malu. Kalau minta lebih kurang lagi, tapi Nabi tak take for granted, ambil kesempatan daripada kemurahan Allah, minta macam dia sedar diri, dia Tuhan, hamba, jangan minta lebih-lebih. Dan bila diturunkan menjadi 5, dia malu dengan Allah, dia sedar diri. Ini Allah Rasulullah mulia ni, dia cover balik 50 kali solat sehari semalam dengan 50 rakaat. Rasulullah solat sehari semalam, tahajud 8 rakaat, solat-solat sunat dibuat semua, jumlahnya 50 rakaat sehari semalam. Dia cover semua. Dia tak suruh kita buat pun, dia letak sunat saja. Kerana apa? Iaitu ada perasaan syukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah, banyak tak minta lagi. Nampak? Sampai Aisyah tanya, ya Rasulullah, kamu dijamin masuk syurga, kenapa solat sampai buka-buka kaki? Dia hanya menjadi orang yang bersyukur. Nampak? Jadi kita kena sedar diri, kita kena takaruf kepada Allah. Kita sedar diri siapa kita, di mana kita, insya-Allah kita akan mencontohi Rasulullah. Itulah contoh yang terbaik. Contoh yang terbaik, merupakan the first man in the world. Okey. Dan tengok balik, siapa kita? Di sini kalau tengok agama-agama ada macam-macam lah. Dulu ada orang cari di mana kita, siapa kita, kenapa kita di sini. Sebab itulah kalau lihat banyak agama-agama wujud di dunia ini, persoalan ini ya, persoalan akidah. Ada yang kata kita agama Hindu kata manusia ini daripada Brahman. Daripada Brahman itu maka lahirlah manusia. Daripada
berlembu lah, apalah, macam lah. Ada dia punya analogi lah. Mungkin dia punya agama-agama lain pula. Alam, menyembah alam. Setiap malam itu ada sunyi. Menyembah, mencari Tuhan. Tapi kita alhamdulillah, yang adanya Rasulullah menyampaikan kepada kita, kita kenal, kita tahu siapa kita. Siapa kita? Merupakan makhluk ciptaan Allah yang terbaik. Kita merupakan makhluk ciptaan Allah yang terbaik. Kita lihat macam mana kita merupakan yang makhluk Allah yang terbaik. Semua ada buat. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalat. Surah As-Sajdah ayat 79. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada khalqal insani min tin, tanah. Dialah yang membuat sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan memulai penciptaan manusia daripada tanah. Kita semua daripada tanah. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Iaitu air mani. Tsumma sawahu wa nafakha fihi min ruhihi. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah. Dia menjadikan kamu pendengaran, penglihatan dan afidah hati. Walila ma tashkurun. Kamu sedikit sekali yang bersyukur. Ayat Quran biasa macam ni. Di hujung sekali dia ada kesimpulan. Kesimpulannya kembali kepada diri kita. Adakah kita menjadi seorang yang bersyukur? Kita ini daripada tanah ada 4 elemen penting di sini. Tin, ma'un mahin, ruh dan afidah. Di sini apa? Kita daripada tanah. Pertama, kita daripada tanah. Allah ciptakan Adam daripada tanah. Kita semua dari tanah, bukan daripada api. Elemen tanah. Tanah itu diambil daripada bumi juga. Allah bentukkan kita, kemudian Allah tiupkan roh kepada kita. Yang ni, yang kata ni, ada yang kata kita anak Tuhan lah, sebab Allah tiupkan roh-roh daripada asil lah. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bukan macam yang orang Hindu kata, kita manusia daripada rahim. Jadi begitu orang macam itulah pancaran Tuhan. Ini roh itu adalah roh manusia. Allah cipta roh manusia, binatang-binatang. Di binatang pun ada roh. Jadi dia roh. Yas'alunaka an ruh qul ruh min amri rabbi. Allah kata Quran, berkatanya padaku tentang roh, katakan wahai Muhammad, roh urusanku. Okey? Kemudian daripada air mani. Air mani. Kalau tengok air mani, laki dan perempuan, suami isteri, ibu dan bapa kita. Daripada Nabi Adam, daripada tanah, dan keturunan Nabi Adam berikutnya lahir daripada apa? Ibu bapa. Lahir daripada rahim ibu. Air mani ini ada berjuta-juta air mani. Dalam satu titis air mani ada berjuta-juta sperma yang disenyawakan bersama dengan ovum seorang ibu adalah satu saja. Berarti kita semua ini adalah yang terbaik daripada juta-juta sperma ayam. Faham tak? Jadi kita ni, walaupun air mani itu Allah kata saripati yang hina. Faham? Saripati yang hina, jangan dimuliakan sangat. Kita buat mata-mata lelaki ya.
buang motor-motor ini lah semua itu. Tapi jangan buang. Mungkin ada engineer kau hebat-hebat dalam kalangan tu kan. Jangan buang motor-motor. Dan tahan, sabar sehingga kita berkah kahwin. Buang dalam isi kamu. Okey. Jadi bermakna walaupun kita disepakati yang hina, kita hebat. Daripada juta-juta sperma yang kita lah yang paling kuat. Yang paling kuat, yang disenyawakan dalam ovum bersama ovum ibu kita. Okey. Kemudian itu karuh sampai 4 bulan dalam kandungan, maka kita ditiupkan roh. Maka di sini kita sebelum ini berada di alam roh. Di alam roh itu sebelum masuk dalam alam bani, ini adalah alam bani. Dan ibu kita ditiupkan roh 4 bulan dalam kandungan, ditiupkan roh. Itu baru boleh dan semua kejadian semua ditiupkan roh. Dalam alam roh kita telah ditanya tentang siapa Tuhan, Allah. Janji kita akan menyembah Allah SWT. Ini kita nak tahu ni. Kemudian dikurniakan pendengaran, penglihatan dan akal. Inilah elemen-elemen yang hebat. Tanah, air mani, jadi roh dan juga akal. Inilah bezanya akal membedakan kita dengan binatang. Dan membedakan kita dengan malaikat. Kita ada pilihan. Kita ada pilihan. Malaikat tidak ada pilihan. Dia memang diciptakan oleh Allah SWT untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Tetapi manusia ada pilihan. Kalau manusia itu memilih untuk menjadi baik, maka baiknya lebih baik daripada malaikat. Kenapa? Sebab untuk menjadi baik, dia ada halangan. Apakah halangan kita dalam diri kita? Halangan kita nafsu. Halangan kita syaitan. Syaitan, diri kamu syaitan juga. Halangan kita keduniaan. Banyak benda-benda yang menghalang kita. Sebab kita lebih baik dan berjaya untuk menjadi seorang yang baik, maka kebaikan kita itu lebih baik daripada malaikat. Sebab itu kalau kita lihat manusia kalau baik lebih malaikat, kalau jahat lebih jahat syaitan. Syaitan tak bunuh anak. Pada kalau ikut hawa nafsu sangat, jadi macam-macam sekarang ni. Binatang pun kena jantan betina. Kalau manusia jahat, jantan betina tak kenal lah. Dia balul semua. Faham? Dalam diri kita ada nafsu butuniyah, nafsu perut. Nafsu suka makan. Nafsu makan. Dengan ada nafsu makan, kita bersedia makan. Tak ada nafsu makan, kita tak boleh makan. Tak selera makan, kita tak boleh membesar. Tapi sebab nafsu makan, kalau tak dikawal, akan mengadu banyak penyakit lah. Macam nafsu seks, kita ada nafsu seks sihat, tapi kalau tak dikawal akan menjadi banyak masalah. Akan membawa pada bunuh anak lah, akan membawa kepada macam-macam. Okey, sesuai akal ini akan membezakan manusia dengan binatang, dan akal juga lah membezakan kita manusia dengan malaikat. Okey, Kejadian Adam. Tengok, allazi ahsana kulli syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin, yang memperindahkan segala sesuatu yang dia ciptakan, yang memulai penciptaan manusia daripada tanah. Inilah Adam, kita dari tanah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun. Dan ialah kita Tuhan berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Okey? Ini penciptaan Adam daripada tanah. Daripada tanah, berarti kita tidak boleh bangga diri, kena sejauh diri. Kita tak boleh jadi seperti iblis yang bangga, yang takbur kerana diciptakan daripada api, memandang rendah Adam yang diciptakan daripada tanah.
Sebenarnya mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Semuanya yang mulia-mulia kepada Allah adalah yang bertakwa. Bukan daripada ciptaan kita. Kita ditanam supaya kita jangan tinggi diri. Kita jadi orang yang rendah. Okey. Wa idza sawaitu wa nafaqa fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, aku telah meniupkan rohku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ya Allah arahkan semua malaikat tunduk sujud kepada Adam. Ini arahan Allah. Walaupun malaikat kita dengan cahaya, iblis kita berapi, Allah mengarahkan tunduk sujud kepada Adam yang diciptakan daripada tanah. Faham? Di sini Allah tengok ketaatan kita, termasuklah malaikat dan jin. Ketaatan kita. Kita pun kalau kita tak taat, kita akan diangkuh seperti iblis. Kejadian Hawa, bila Adam menciptakan, dia pun rasa sunyi, dia pun rasa sepi, duduk seorang-seorang dalam syurga. Maka dia carikan teman. Maka dia bertanya Allah perkenankan doanya. Allah ciptakan Hawa. Okey, Hawa itu surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana aliman alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan pelihara hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Okay. Adam dicipta tanpa ibu dan ayah. Okay. Hawa dicipta dari Adam, lahirnya Hawa tanpa ibu. Okay. Nabi Isa diciptakan oleh Allah tanpa bapa. Itu sahaja yang pelik dalam dunia. Yang lain semua daripada rahim seorang ibu. Jangan kau mengaku pula ada sini dari beranak belusul. Ada anak belusul. Juga ada filem anak belusul kan ibu. Betul. Semua lahir daripada rahim ibu. Jangan kau mengaku lagi bertempat lain. Okey. Kemudian hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang ini. Saya kenal laki dan perempuan. Tengok. Istausul binisa'i khairan fa inna mar'atul khalaqu min tin. Maksudnya nasihatilah para wanita. Nabi bersabda bermaksud nasihatilah para wanita kerana wanita diciptakan dari berat tulang rusuk yang bengkok, dan yang paling bengkok tulang rusuk itu adalah pangkalnya. Jika kamu cuba untuk luruskannya, maka ia akan patah. Namun bila kamu biarkan, ya maka ia akan tetap bengkok. Untuk itu nasihatilah para wanita. Faham tak maksudnya? Faham? Bahawa manusia itu Hawa, perempuan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada tulang rusuk yang bengkok. Banyak keputusan yang dibuat bengkok, tak betul. Betul tak? Balik lambat bang di mana? Balik masjid tu. Masjid kat mana ni? Di masjid mana? Di surau. Dah ada perempuan mana ke? Perempuan pula tak ada apa lah. Tu lah bang. Kamu apa? Siapa perempuan tu bang? Itu dia tu. Tak ada apa. Ni boleh nipu kita pula.
Kalau ada dalam hati atau cemburu, ada jealous, dia ikut perasaan hati tu. Hari ni cek ke saya? Udah. Pening apa tau? Itulah dia. Kadang-kadang itu, walau bagaimanapun, itulah sisi Allah jadikan wanita ini ibu. Kita manusia tidak lahir daripada Adam, daripada kaum lelaki. Kita manusia, semua manusia, laki perempuan, lahir daripada rahim ibu yang bengkok ni. Pasal apa? Sebab dia perempuan ni keistimewaan dia perasaan tu lah. Ada perasaan kasih dan sayang, ada perasaan ni. Walaupun apa boleh dibimbing. Lelaki ni kalau belajar, jangan keras sangat. Adam, Hawa bukan cipta daripada kepala untuk dijunjung, bukan cipta daripada kaki untuk terhajam. Dia cipta daripada tulang rusuk untuk disayang, sayangi, untuk dibimbing dengan baik. InsyaAllah sabar. Ni ilmu yang penting ni. Nanti kamu akan berkeluarga. Ini jadi suami, ini jadi isteri. Isteri sedar diri, yang suami kena bijaklah, kena sabar. Faham? Ini ilmu penting untuk melayari ilmu rumah tangga dan melayari apa juga kamu lepas. Mana tahu kamu nanti masuk bidang pekerjaan, masuk bidang belajar, kita dah tahu. So, kenapa? Okay? Nabi ajar kita agar kita memahami. Manusia sekarang, apa asal kejadian kita? Surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kita semua daripada saripati tanah, summa ja'alnahu nutfatan min qararin makin. Kemudian kami menjadikannya air mani dalam tempat yang kukuh, berada dalam rahim ibu. Summa khalaqna nutfatah 'alaqah. Ini yang penting. Kemudian dari air mani itu kami jadi sesuatu yang melekat, 'alaqah. Nutfah. Summa khalaqna nutfah, air mani 'alaqah. 'Alaqah itu yang melekat. Yang melekat di rahim, di rahim. Dia melekat itu dia mengambil makanan dari situ. Fa khalaqna 'alaqah mudghah. Lalu kami jadikan segumpal daging. Fa khalaqna mudghah 'idhamah. Dari segumpal daging itulah kami jadikan tulang temulang. Fa kasawna 'idhamah lahma. Lalu tulang temulang itu kami bungkusnya dengan daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Kami jadikan dia makhluk yang lain. Daripada air mani yang kamu semua tahu, baunya macam lorong tu. Betul ya? Kau punya hilang. Ada perempuannya tu. Tak, air mani macam tak. Ini buat kau tanya. Lelaki ada banyak air keluar daripada kemaluan dia. 2 ya? 3, apa dia? Mazi, mani, cici. Kalau kamu bangun pagi tengok-tengok ada basah, bau tengok. Bau hancing, itu adalah cici. Kalau bau kelorok, okey. Kemudian kami jadikan makhluk itu bentuk lain. Masya Allah, pencipta yang paling baik. Inilah kejadian kita. Daripada air mani dan orang wanita, lahir manusia mana kita? Kita ada tak dikali kita nak rindu nak masuk alam rahim? Tak boleh masuk lah, dah keluar dari masuk lah. Tak boleh masuk dah. Okay? Ini dia alam rahim. Ini proses, kita tengok proses perkembangan dalam rahim ibu satu persatu. Bahawa laqad khalaqnal min sulalatin min tin, daripada tanah. Kemudian kami jadikan dia nutfah, air mani. Fi qararin makin. Summa khalaqna nutfah 'alaqah. 'Alaqah itu adalah embrio yang melekat di. Fa khalaqna, jadi ada bentuknya mudghah. Fa khalaqna mudghah 'idhamah. Tulang. Kemudian fa kasawna 'idhamah lahma. Itulah bentuk. Jadikan daripada tulang itu baru menjadi isi. Kemudian insya-Allah khalqan akhar, nampak tak? Cukup 4 bulan sempurna, Allah tiupkan roh. Allah akan tiup roh. Okey.
Jadi itulah kejadian di dalam arahi ibu. Sebab itulah kita kena sayangi ibu kita. Dalam proses mengandungkan kita macam-macam